Jenis puasa ada dua jenis. Umumnya puasa ada dua jenis. Puasa yang diperintahkan oleh syarak, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, puasa yang dilarang oleh syarak. Ini puasa yang masyru', puasa yang ghairu masyru'. Yang pertama, puasa yang disyarakkan ada dua pula bahagian. Puasa wajib, yang kedua puasa sunat. Puasa wajib, of course lah, Ramadan. Yang pertama, yang puasa Ramadan sekarang ni. Yang kedua, yang diwajibkan oleh hamba. Contohnya, nazar, kafarah dan qada. Ini bukan diwajibkan oleh hamba, ni bukan hamba yang buat syariat puasa tu. Dia sendiri wajibkan diri dia untuk berpuasa setelah ia melakukan certain kesalahan ataupun nazar. Bila buat satu kesalahan, dia kena kafarah, bayar kesalahan dia itu. Contoh langgar langgar sumpah, kena kafarah. Antaranya, caranya antara puasa. Qada, sebab dia sendiri yang buka puasa pada bulan Ramadan, dia kena qada lah. Dia yang kena wajibkan diri dia untuk berpuasa. Adapun syariat itu asal juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa nazar. Puasa sunat, ini puasa yang dituntut. Secara sunat, secara mutlak, terbuka, puasa yang tidak ditentukan masanya oleh dalil. Yang kedua, sunat secara muqayyad, ini tertentu, tidak terbuka, puasa yang ditentukan masanya oleh dalil. Seperti puasa 6 hari dalam bulan Syawal, puasa Isnin Khamis, puasa hari Arafah, puasa Tasu'a, puasa Ashura. Ini puasa yang diikat dengan dalil. Adapun nak puasa hari-hari lain, itu terbuka. Cumanya fadilatnya ataupun kelebihannya ataupun aula, kelebih utamaannya, kita patut dahulukan puasa-puasa yang diikat dengan dalil. Tak payah duk tiba-tiba nak puasa hari Rabu. Puasalah hari-hari yang ada di sana sandaran nas yang sahih. Sunatnya puasa Isnin Khamis ataupun 3 hari sebulan. Dalam satu bulan Islam, kita disunatkan antaranya Isnin dan Khamis, ataupun di setiap Isnin dan Khamis, ataupun puasa pada 3 hari di setiap bulan. Dan puasa-puasa yang lain, 6 hari selepas Syawal, maksudnya 2 Syawal. Jangan 1 Syawal dah mula puasa dah. Itu termasuk dalam puasa yang dilarang syarak. Tengok ada 2 puasa yang dilarang syarak. Yang pertama puasa haram, yang kedua puasa makruh. Puasa yang haram ialah pada 3 hari. Ini puasa pada hari raya Aidilfitri yang pertama, puasa pada hari raya Aidul Adha, ini 10 Zulhijjah tu, dan juga hari Syak. Hari Syak ni hari 2 hari sebelum 1 Ramadan. Berdasarkan hadis, Nabi suruh kita tinggal puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, sebab di sana syak antara nak masuk Ramadan ataupun tidak. So sekat puasa pada 2 hari last Ramadan tersebut. Dan juga hari raya pertama jangan buat-buat takwa tinggi sangat, tiba-tiba nak berpuasa pula hari tu, kan? Ia dia haram secara qat'i. Haram puasa. Puasa sunat ke, puasa qada pun tak boleh buat hari tu. Hari raya Aidul Adha pun sama. Puasa yang makruh seperti puasa wisal, berterusan, dan puasa hari Arafah untuk orang yang buat haji. Maksudnya dia makruhkan puasa secara berterusan. Maksudnya dia puasa tanpa ada ada selang. Seminggu 7 hari puasa. Yang puasa yang disyariatkan tak ada selang sebulan ni Ramadan je. Adapun selain daripada Ramadan tak ada. Ini masalah isu bila kita buat sesuatu tanpa ilmu. Mungkin di sisi orang yang jahil, bagus dia ni puasa 10 hari straight. Ini di luar Ramadan lah maksud saya. Alim bagus ni. Sedangkan nas tidak mensyariatkan puasa sedemikian. Bila kita pandang agama itu dari sudut orang yang buat banyak kuantitinya, tapi tidak kena dengan nas agamanya, ini masalah dia. Sedangkan agama itu sangat logik dan praktikal. Ada hadis ke atas relate dengan puasa wisal berterusan ni.
Hadis ni penting untuk pengajaran, untuk kita faham agama. Bahawa agama ni bukan kerja buat ibadat saja. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh kisah Salman dengan Abu Darda. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Panjang hadis ni. Boleh baca? Okay, saya baca yang translation lah. Abu Juhaifah berkata Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ini dua orang sahabat dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira macam saudara angkat lah. Okay, Salman Al-Farisi, Salman daripada Parsi. Okay. Maka pada suatu hari Salman menziarahi Abu Darda, saudaranya. Okay. Antara hak seorang saudara di Islam adalah menziarahi saudara kita. Maka kalau kita tak ziarahi saudara kita lama tu, kita tak memberi hak kepada saudara kita. Bila dia pergi, isteri Abu Darda, dia tengok isteri Abu Darda ni tak terurus. Okay. Salman bertanya kepadanya, apa dah jadi ni, tak terurus, kusuk masai, wallahu alam, keadaan tak terurus tu wallahu alam. Maksudnya, maksud dia jelas lah. Mungkin kalau pakai tak semenggah ke, kan, pakai tudung ke sengit sebelah ke, sedemikianlah rupanya. Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tidak berhajat kepada dunia. Maksudnya dia meninggalkan dunia kerana agamanya, kerana nak tumpu ibadat. Detail dia ada cerita seterusnya. Apabila Abu Darda datang dan membuat hidangan kepada Salman, okay, antara sunnahnya kita ikramud duyuf, okay, kita memuliakan tetamu yang datang. So itu juga adalah agama. That's why Abu Darda memuliakan Salman. So dia ajak Salman makan sekali. Salman ajak Abu Darda makan. Okay. Abu Darda kata, aku puasa. Okay, aku puasa. Lalu Salman berkata, aku tak akan makan kalau kau tak makan. Ni tahulah itu bukan puasa wajib, puasa sunat. Okay. Puasa sunat tak ada masalah, nak buka tengah-tengah 5 minit nak berbuka pun boleh lagi nak buka puasa. Tak ada masalah. Yang tak boleh puasa, yang tak boleh bukanya puasa yang wajib, termasuk qada nazar dan sebagainya. Maka aku tak akan makan kalau kau tak makan. And then dibukalah puasa. Pada malamnya, masa nak tidur, Salman ajak Abu Darda tidur. So, jomlah kita tidur malam ni. Abu Darda tak nak, aku tak nak tidur untuk beribadat qiyamul lail. Tapi paksa, kalau kau tak tidur, aku tak akan tidur. Kemudian Abu Darda tidur dan sebagainya. Bila sampai waktu malam, dikejutkan Abu Darda oleh Salman, sama-sama qiyam, salat malam sama-sama. Lepas itu Salman kata, sesungguhnya kepada Abu Darda, ini yang penting ni, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab kepada Tuhanmu, tanggungjawab terhadap badanmu. Wa li rabbika 'alaika haqqan wa li bananika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Allah, kamu ada tanggungjawab kepadanya. Yang ini beribadat, taat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Badan kamu pun ada hak. Ini nak relate dengan puasa tu. Wisal, puasa wisal, puasa berterusan sampai kuh kering, tak larat untuk buat kerja yang wajib dia buat. Itu yang jadi tak terurus isteri dia. Kerana kerja duduk puasa sahaja. Dah kerja duduk puasa, penat lah. Kan, macam mana nak bagi cari nafkah untuk keluarga? Cari nafkah pun sekadar-kadar. Dulu tak adalah makan gaji macam sekarang. Okay. Dulu mesti adalah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, keluar pergi buat bisnes, balik dapat hasil. Kalau duk puasa saja sepanjang hari, sepanjang minggu tanpa ada selang, ia akan memberi impak kepada badan, akan lemah. So malam nak bersama suami isteri, nak layan anak-anak, tak ada lah, tiap-tiap hari puasa. Itu maksudnya hadis Salman ini. Kepada keluarga kamu pun ada tanggungjawab. Jangan duk kerja nak ibadat sampai lupa hak keluarga. Hak isteri untuk dibelai, hak anak untuk ditatang, dibelai, dimanja dan sebagainya. Kan? Tak nak tidur, dahlah puasa tak berhenti, tak tidur pula, sah-sah insomnia. Okey? So bayangkan, so ia memberi satu kejutan kepada fizikal badan. Maka
i'ti dhi haqqin kulli dhi haqqin haqqa. Bagi kamu wajib bagi setiap orang yang ada setiap hak-hak tersebut haknya. Jangan bagi hak ke Allah sahaja, kamu melupakan hak-hak yang lain. Maka bila jumpa Rasulullah SAW, Salman ni Abu Darda jumpa Rasulullah, bertanya tentang yang Salman cerita itu, maka Rasulullah kata, sadaqa Salman, benar kata Salman. So kembali kepada topik kita tadi, puasa wisal tu, puasa yang makruh. Antara puasa yang makruh adalah puasa yang berterusan tanpa ada selang langsung, dan juga puasa hari Arafah, Yaum Arafah 9 Zulhijjah itu, hari wukuf itu, oleh orang-orang yang buat haji. Yang sunnah berpuasa pada Arafahnya adalah kita yang tak buat haji ni, kita yang duduk Malaysia, duduk selain daripada padang Arafah tu, kita sunat berpuasa. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, sunnah itu bukan ke atas mereka, maka makruh untuk mereka berpuasa. So makruh ni tak payah buat lah. Ustaz tak dapat dosa. Ya, memang tak dapat dosa, tapi makruh. Benda makruh ni benda yang bukan elok di sisi agama.